Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kembalikan harta kepada yang berhak. Sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan, jom kita rentas apakah intisari titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang juga Sultan Negeri Perak Darul Rizwan Isnin lalu. Ia jelas ditujukan khas kepada ulama, umara dan peniaga yang mutakhir ini semakin mensisirkan dan meminggirkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Menerusi titahnya, Sultan Nazrin menyeru supaya hikmah dan kebijaksanaan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diambil iktibar, dijadikan panduan dan pedoman, terutama dalam kalangan mereka yang diamanahkan dengan tanggungjawab kepimpinan, baik ulama serta umara. Baginda bertitah kepimpinan Rasulullah tidak retorik tetapi disuburkan melalui niat yang ikhlas dan pengorbanan yang jujur, melalui amal ma'ruf nahi mungkar, melalui adab pekerti mulia dan tindakan yang luhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih menegakkan kebenaran, tegas melaksanakan keadilan dan berjaya memperoleh sokongan dan keyakinan, lantas mengupayakan baginda mengurus takbir pemerintahan hingga berjaya melimpahkan kesejahteraan kepada ummah. Pemerintahan baginda teguh berpegang kepada hukum, gigih mencegah kemungkaran, tegas menegur kesalahan walaupun melibatkan sahabat, anggota keluarga atau anggota kabilah. Titahnya, Sultan Nazrin memetik hadis Rasulullah yang bermaksud sebaik-baik jihad yakni perjuangan adalah berkata benar di depan pemerintah yang zalim. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis tersebut diperjelaskan menerusi titahnya, pemimpin yang baik perlu dibantu oleh barisan ulama yang tegas dan barisan umara yang ikhlas serta dilengkapi dengan peniaga yang jujur, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut meletakkan status peniaga yang jujur sejajar dengan wali, siddiqin, syuhada dan salihin. Kesejahteraan sesuatu bangsa dan kemakmuran sesebuah negara amat dipengaruhi oleh sifat dan akal bicara seseorang pemimpin. Ulama besar, umara berwibawa dan peniaga yang berjaya akan lahir dalam negara yang pemimpinnya memiliki iman dan takwa. Jika pemimpin sentiasa insaf akan tanggungjawabnya kepada ummah dan kepada negara, serta lebih insaf akan tanggungjawab lebih besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Titah baginda, pemimpin tidak akan mengizinkan berlakunya himpunan kekayaan yang diperoleh secara tidak jujur dan tidak telus, apatah lagi melalui kaedah yang meminggirkan peraturan dan mempersendakan undang-undang. Baginda mengecam pihak yang kini berani melakukan rasuah secara terbuka dengan berleluasa, malah pada skala yang besar. Rasuah ialah barah amat bahaya. Rasuah terbukti menjadi punca penderitaan warga dan kemiskinan rakyat, kejatuhan kerajaan dan pemerintahan, keruntuhan negara dan empayar serta keruntuhan tamadun dan budaya. Titah baginda, Sultan Nazrin juga mengingatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terpesona dengan kemewahan dunia, jauh sekali tergoda mahu membina kekayaan diri dan kekayaan keluarga. Ketika wafat, baginda meninggalkan hanya sebilah senjata, seekor kuda dan tanah yang telah disedekahkan. Baginda tidak meninggalkan kekayaan harta benda untuk direbut. Tetapi yang ditinggalkan ialah didikan dan amalan baik agar dijadikan panduan dan pedoman dalam usaha membina kehidupan ummah yang sejahtera, kehidupan ummah yang mendapat keredaan, kehidupan ummah yang mendapat berkat dari rahmat ilahi.
Baginda juga bertitah, pemimpin yang menghayati perintah Allah Subhanahu wa taala menyebabkan negara mendapat kesejahteraan, keredaan, keberkatan, kedamaian dan kemakmuran serta dilindungi daripada bencana dan malapetaka selain buminya subur dan juga kaya. Dalam titahnya, Sultan Nazrin secara terang menyindir ulama dan umara tidak boleh memejamkan mata, memekakkan telinga dan membisu lidah terhadap perbuatan rasuah. Ulama dan umara wajib berganding usaha, berganding tenaga, berjihad menghapuskan rasuah. Pemimpin dan ulama menurut baginda seharusnya berganding usaha dan tenaga bagi berjihad menghapuskan gejala rasuah yang terbukti menjadi punca penderitaan warga dan kemiskinan rakyat. Walaupun Sultan Nazrin tidak menyebut isu yang kini sedang menjadi perdebatan umum, apa yang baginda bangkitkan dalam titahnya amat jelas menegur perilaku kepimpinan yang terbabit. Ummah merindui kepimpinan yang tidak melakukan kezaliman, tidak menindas, tidak menipu dan tidak bersifat munafik, titah Sultan Nazrin dengan tegas. Rasulullah tidak sekadar mengungkapkan kata tetapi melaksanakan amalan kepimpinan yang berintegriti tinggi, tidak memberi keistimewaan kepada anggota keluarga atau kenalan terdekat serta tidak terpengaruh dengan sogokan dan imbuhan mahupun membina kekayaan diri. Nah, bagi pemimpin yang kononnya berretorik tentang integriti, kononnya mahukan penyatuan ummah, kononnya menyelamatkan Islam, Melayu dan institusi istana, tidakkah kalian berasa malu mendengar titah Sultan Nazrin ini? Atau kalian cuma menjadikan titah Sultan Nazrin ini umpama air yang jatuh ke daun keladi? Percayalah, seluruh dunia turut mendengar titah Sultan Nazrin dan tahun negara kita sedang menuju ke jurang kehancuran jika penyalahgunaan kuasa tidak dihalang dan rasuah terus-menerus menjadi amalan. Harta yang kalian makan untuk diri dan keluarga itu adalah milik rakyat. Adakah kalian berkata benar atau terus menjadi munafik?